Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita di muka surat 3 rasanya. Bersabda Nabi SAW, an Umar bin Al-Khattabi qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت. Hadirin sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala. Syukur kita pertama sekali nikmat hidup masih Allah Ta'ala beri ke kita di hari ini, dan syukur kita dapat Islam. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan kita boleh ke masjid, ke surau, ke majlis ilmu, yang dengan itu dapat kita mempelajari, memahami, memantapkan apa ajaran yang dibawa datang oleh Nabi SAW, dan kita dapat membenarkannya. Dan syukur banyak-banyak Allah Ta'ala jadikan hati sanubari kita boleh membenarkan semua ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW itu. Dan lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan kita boleh taat, ikut perintah dia, boleh tinggalkan larangan-larangannya. Syukur banyak-banyak nikmat-nikmat besar tu Allah Ta'ala beri kepada kita. Juga syukur kita Allah Ta'ala berikan kita kelapangan masa, sihat tubuh badan, dengan itu dapat hadir untuk solat maghrib berjemaah di surau ini, di masjid ini. Dan insya-Allah kita manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Khulasah sifat 20 ni. Kata musannif rahimahullah taala, bersabda Nabi SAW. Kita nak sambung ni ialah dia nak sebut beberapa hadis. Setelah dia sebut beberapa ayat Quran, nak menunjukkan bahawasanya akidah adalah perkara yang besar dalam ajaran Islam. Setelah didatangkan beberapa ayat Quran daripada beberapa surah dan ayat-ayat yang tertentu yang telah kita baca sekali lalu hari itu, menunjukkan bahawasanya berakidah ini adalah benda besar. Semua Nabi dan Rasul datang awal-awal sekali, perkara yang mereka perintahkan kepada umat adalah, kalau tengok ayat Quran balik yang lepas kita jumpa, semua ayat dia kata ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaum aku, sembahlah Allah Ta'ala dengan apa huraian yang telah kita bicara lepas. Nama juga benda besar adalah mentauhidkan Allah Ta'ala. Istilah tauhid Allah Ta'ala ni maksudnya akidah lah, i'tiqad lah, iktiraf lah Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar-benar, yang tidak ada Tuhan sebenarnya melainkan dia, dan iktiraf lah bahawasanya dialah satu-satunya Tuhan dan tidak akan ada yang lain, dan apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu akuilah ia, iktiraflah ia bahawasanya dia benar, terbukti pula dengan mujizat-mujizat yang dibawanya. Jadi sekali lalu kalau ikut benda besar yang kita fokus tu adalah masalah akidah. Jadi yang ni dia nak sebut pula beberapa hadis Nabi SAW. Hadis ini pun cukup masyhur.
Kalau kita biasa belajar hadis, walaupun rendah kita hadis yang melegar di kalangan kita dengan nama hadis 40, kita dah biasa dengar hadis ni. Macam pun kalau kita bacakan sekali lalu, kata dia hadis ni an Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala, dia kata qala bainama nahnu julusun, baca sekali lagi, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin idh tala alaina rajulun shadidu bayabi siyabi wa shadidu sawabi sya'ari la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqima salata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqata. Hadis, maksudnya bacalah hadis ni, al-haditha. Baik, baca hadis tu sekali lalu tengok Melayunya, pasal kita orang Jepun tak faham bahasa Arab kan. Orang Jepun tak faham bahasa Arab. Faham lah tu maksud saya tu. Jepun tak faham Arab, Melayu pun tak faham juga kalau tak belajar lah. Jadi kena tengok terjemah juga. Baik, maksudnya masuk daripada hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hadis ni riwayat daripada Umar Al-Khattabi radhiyallahu anhu. Kalau kita belajar ilmu hadis, Sayyidina Umar yang mula-mula meriwayatkan hadis ni, kalau atas istilahnya dia dipanggil salah seorang perawi kan? Kalau atas istilah hadis, pasal hadis siapa-siapa yang bawa datang hadis daripada Nabi SAW dan sampai pada pengumpul hadis. Antara pengumpul hadis yang masyhur adalah Imam Bukhari, walaupun sebelum tu ada lagi pengumpul-pengumpul hadis yang kalau ikut begitu ramai, tapi yang paling popular adalah Imam Bukhari, pasal dia agak zaman ke belakang sikit dan ada sistem dan kaedah-kaedah pembukuan hadis dia dengan nama hadis sahih, dan ada pengistilahan sahih, dan ada disiplin untuk menamakan sahih. Dan dalam kitab dia pun dia bubuh yang istilah dia mengikut kaedah dia itu dinamakan sahih pada dia. Satu masyhur kitab dia. Kalau ikut nisbah ulama yang mengumpul hadis ramai. Sebelum dia kalau ikut Imam Syafi'i sendiri, dia ada istilah Masnad Imam Asy-Syafi'i. Okay. Macam mana pun saya nak sebut tentang kata Sayyidina Umar ni, dia ialah salah seorang perawi yang daripada dia nantilah ada istilahnya salasilah, daripada siapa ke 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 siapa, yang masyhur bila sebut kata Imam Bukhari misalnya, itulah antara orang yang mengumpul hadis. Dan zaman lah ni kalau kita sebut je Bukhari, maksudnya hadis tu dijamin baiklah, pasal dengan apa yang telah disiplin dan apa yang telah mereka himpunkan, memang terjamin hadis-hadis yang tersebut dalam Bukhari antaranya, begitu juga dalam Muslim antaranya, ialah antara hadis-hadis yang benar. Ini adalah sabdaan Nabi SAW. Baik, asal nak sebut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata, berkata ia Sayyidina Umar. Jadi hadis ni diceritakan kepada kita oleh Sayyidina Umar. Dia kata apa? Sedang-sedang kami bersama duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita dia, kata Sayyidina Umar, pada satu hari, satu ketika kami sedang bersama dengan Rasulullah. Ini maksudnya Rasulullah dia duduk dan dia dikelilingi, dikerumuni oleh para sahabat ni, suasana biasalah. Satu, kalau ada orang yang tak biasa duduk majlis ilmu, ada orang baca kitab, kalau nisbah baca kitab ataupun baca kitab, majlis ilmu, baik baca Quran, baik baca hadis, tak pernah duduk dalam majlis mengerumuni tok guru ustaz itu, maksudnya orang ni nak bubuh bangsa umat apa tak tahulah. Pasal umat Nabi mesti ikut cara Nabi, mestilah istilahnya mengerumuni. Kalau sahabat mengerumuni, mengelilingi dan duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kaedah duduk ni, kalau ikut duduk dekat-dekat kan. Duduk jauh-jauh ni kita tanggung sakit pinggang lah kan.
Dia tak boleh nak bersandar. Sagi dia terlentang, puk, jatuh gitu. Jadi tuan-tuan yang duduk belakang tu saya sangka baik lah kat tuan-tuan. Saya memang orang baik kan. Okey. Satu saya sangka baik kat tuan-tuan. Tapi kalau agak-agak kena perali tu, duduklah ke depan sikit. Okey. Apatah lagi yang duduk kat luar tu kan. Okey. Pasal memang kaedah kita disiplin ilmu duduk dekat-dekat. Bukan duduk jauh-jauh. Satu kalau saya sendiri, saya suka duduk bawah lagi daripada suka duduk macam ni. Satu duduk bawah ni, orang duduk dekat, dia tak gaduh nak mendengar. Walaupun kadang ganggu sikit orang belakang pasal dia tak nampak. Tak nampak duduklah dekat. Kira-kira istilah dia macam tu. Baik. Jadi macam mana pun kalau kita ambil sikit daripada perkataan Sayyidina Umar tu pasal ulama kita tuan, daripada satu hadis, kadang-kadang satu hadis je ulama ambil hurai tu berpuluh-puluh perkara. Kita tengok pasal kita jumpa ni hadis je, satu je hadisnya, tapi daripada hadis ni boleh ambil macam-macam pengajaran. Kita cuba petik tengok. Pertama, kalau tengok dengan apa yang kita sebut ni awal-awal, itulah apa dia, para sahabat banyak duduk majlis bersama dengan Rasulullah. Okey, maksudnya mereka ni sentiasa ada halaqah-halaqah ilmu. Dan istilahnya pun halaqah ilmu. Maksudnya satu orang guru, lepas tu ada orang mengelilingi dia. Okey, satu. Dan mereka duduk ni kata dia cerita pada satu hari. Maksudnya berlaku kes ni ada satu hari tertentu lah, bukan tiap-tiap hari. Baik. Yang mereka pada waktu tu sedang bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki. Tengok datang seorang lelaki. Lelaki ni kata dia yang sangat putih. Putih apa? Warna lah. Putih ni kainnya, pakaiannya, pakaian putih. Isyarat pasal kalau kita biasa belajar hadis ni, orang yang datang ni ialah Jibril. Dia menyerupakan diri dia sebagai seorang lelaki. Nanti dia akan duduk depan Rasulullah. Jadi hadis tu saya nak maklum kata hadis tu. Cuma dengan soalan dia kalau panjangnya dia soal Islam, dia soal iman, dia soal tentang ihsan dan sebagainya. Cuma hadis ni dah begitu masyhur, jadi saya tak ulang nantilah, baca sekali lalu. Saya terus nak ambil apa yang ulama kita daripada hadis ni. Di situ ada pengajaran yang boleh diambil. Baik. Jadi lelaki ini datang, pakaian ni sangat putih pakaiannya. Nak menunjukkan kita nak majlis ilmu, pakaian paling baik putih. Elok pakai putih hari ni. Semua putih. Dan pula putih dia putih bersih. Dan pula dia kata orang lelaki datang ke majlis Rasulullah. Apa maksudnya? Maksudnya nak mengaji ni yang besar tanggungjawab mengaji ni orang lelaki. Bukanlah maksudnya orang perempuan tak payah mengaji, tidak. Tapi orang perempuan ni kan dia duduk sibuk dengan anak, dengan masak nasi lah, apalah. Tanggungjawab orang perempuan ni, orang yang kena sampaikan ilmu pada orang perempuan ialah suami dia. Memang tertib para sahabat macam tu. Pasal kalau kita belajar hadis Nabi, tidak ada majlis yang Rasulullah ajar, majlis dia didatangi oleh sahabiyah. Sahabiyah faham tak? Apa? Sahabat yang perempuan. Maksudnya orang yang duduk zaman Nabi, beriman dengan Nabi, yang duduk dalam majlis Nabi. Tak ada. Yang duduk dengan majlis Nabi ni orang lelaki je. Soal orang perempuan ni kan, orang perempuan nanti sahabat yang duduk di rumah, duduk dengan Rasulullah ni, mereka lah yang akan balik. Lepas tu ajar isteri mereka, anak perempuan mereka tentang apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan yang mereka belajar. Mereka lah pembawa mesej. Okey. Jadi nak faham apa tu? Tuan-tuan belajar ilmu, duduk majlis ilmu, jangan jadi bodoh. Wah, awal keluar bodoh. Bodoh macam mana? Ngaji dengan steam je, balik buat tak tahu anak bini. No, that's not the way. Salah tau. Takut nanti tuan-tuan je ahli syurga, bini ahli neraka. Bila bini ahli neraka, tuan-tuan masuk neraka sekali tau. Pasal tuan-tuan adalah orang yang tanggungjawab dengan isteri dan anak-anak. Qu anfusakum. Macam mana sambung itu? Oh, pandai. Jagalah diri kamu dan anak isteri kamu. Terjemah mudahnya gitu kan. Dan ahli kamu. Ahli besar itu adalah anak. Adalah isteri. Istilah dalam Quran bila sebut ahli, isteri dan hamba. Kalau anak dia tak panggil ahli, anak dia panggil furuk. Macam mana pun bila isteri wajib, anak-anak pun sama. Jadi bagi datang majlis ilmu macam orang lelaki. Betul-betul datang.
Baik, pula tu pakaian. Carilah, walaupun disebut putih, menunjukkan putih paling baik. Dan isyarat putih menunjukkan pakaian, carilah pakaian paling best sekali. Majlis ilmu. Putih. Saya kalau putih pun tengok, yang ni putih lain, ini putih lain, ini putih lain. Macam-macam label putih tu. Sebaik-baik putih semua. Memang Rasulullah pakaian yang dia paling suka adalah putih. Satu kalau orang mati pun putih. Ihram pun putih. Oh, putih memang pakaian yang baik. Kalau suka hitamnya tu, ada masalah ke tu? Faham tak? Selalu Syiah lah. Dia hitam. Memang hitam macam mana hati dia hitam macam tu pakaian dia. Sedap itu. Ya. Mereka ialah orang yang kalau bahasanya hitam. Hitam mata buta, buta mata hati, buta mata ni. Tak nampak benda yang betul. Saja bubuh sikit, dia sikit tu. Apa benda tu panjang lah cerita ke Syiah tu. Pasal dia memang pakai yang hitam. Rasulullah ajar pakai yang putih, dia memang suka hitam. Melainkan kalau ada hitam ni, kalau kita riwayat, kita belajar, yang hitam perempuan. Kalau lelaki putih. Dia orang lelaki pun hitam. Tak betul. Macam mana pun taklah salah pakai hitam. Pasal bab warna ni, memilih apa-apa warna kesukaan anda adalah harus. Tapi dalam banyak-banyak pakaian, kalau nisbah warna, putih is the best. Terbaik. Okey. Lagi, macam mana keadaan lelaki ni datang? Dan lelaki ni datang sangat hitam rambut. Hitam rambut apa maksud? Muda. Nak mengaji biar masa muda. Jangan dah tua nak mampus orang mengaji. Silap. Sorry bahasa tu kan. Isyarat tuan-tuan. Saya ngaji tuan-tuan guru kalau dia baca hadis ni, kita dengar pelupuk dia bagi. Walaupun ngaji satu hadis. Tajam ulama-ulama dulu ambil faham daripada sabdaan Nabi. Baik, jadi Jibril yang datang tu hitam, nak isyarat, nak mengaji kena orang muda. Orang muda lah nak kutip ilmu. Dah tua kalau payah, telinga pun pekak, mata pun rabun. Masa bila nak dapat ilmu? Nak faham pun susah. Satu nak mengaji ni biar orang muda-muda. Macam mana pun dah muda-muda tak mengaji, dah tua pun nak mengaji. Wajib mengaji lah. Tu yang kena mari tu. Tu yang muda-muda ni main mana? Dia akan jadi kalau kita tak hantar dia tempat elok-elok, kita pula cuai. Macam mana kita dah tercuai dulu, kita cuai pula kepada anak-anak kita untuk bagi dia mengaji. Jadi jangan jadi pisang buah dua kali itulah. Kalau pisang buah dua kali itu bagus juga kan. Boleh dapat buah dua kali, satu pokok. Kalau bahasa Arab dia guna bahasa jangan kena sengat daripada satu lubang dua kali. Melayu guna pisang buah dua kali, betul kan? Macam tu kan? Pisang buah dua kali ni pepatah elok ke pepatah tak elok? Pepatah tak elok tak? Tak elok kan? Tak tahulah kok tuan-tuan faham elok, saya tak tahu lah. Kita duk faham peribahasa Melayu, kok tuan-tuan tak lulus sekolah kebangsaan dulu kot, tak faham peribahasa, saya tak tahulah, biarlah tu. Saya tak mau syarah bahasa Melayu. Cuma saya nak kata kalau dulu kita dah tersilap, dah tua-tua ni lah baru dapat hidayat nak semayang, nak pergi masjid, nak pergi surau, barulah terhegeh-hegeh nak mengaji. Itu pun orang sebut Wahabi, tak faham Wahabi menentang apa. Sebut Syiah tak faham, saya tak tahulah, baru belajar katanya. Baru nak ke masjid. Ya Allah, umur 40, 50 lah tu. Tu pun mujur lagi, datang ke masjid surau. Sepatutnya benda ni dah matang umur 14, 15. Dah terror lah sepatutnya. Jadi anak-anak tuan-tuan jangan tuan-tuan abaikan lah tu. Jadi kalau takat hantar sekolah kebangsaan macam mana? Buat hati lah ke? Jangan tak tahu dulu awak sekolah kebangsaan, tengoklah sekolah macam mana. Buat hati ke kita mengaji sekolah kebangsaan dulu? Tak buat hati, tuan-tuan janganlah hantar sekolah kebangsaan. Tapi duk hantar sekolah kebangsaan tak? Duk hantar juga awak bodoh 3-4 kali. Sikit kan bahasa tu saja saya kasarkan. Pasal kita dah ada otak fikir, tengoklah. Jangan, tu yang kata, jangan kena sengat 2 kali daripada satu lubang. Kita dah biasa ikut arus pendidikan kebangsaan. Kalau macam cuti macam ni, dia orang jadi macam mana? Duk Malaysia itulah. Ni dah pakat balik belakang ni, cuti sekolah lah. Berapa orang anak-anak kita yang main masjid tu? Adakah itu pendidikan hasil dia orang duduk sekolah? Kalau kata sekolah tu dapat pendidikan baik, apa akan jadi? Penuh kita punya seorang ni, bukan budak-budak. Tapi apa jadi? Bapak aja datang, anak tak datang. Kalau suruh pun lihat, bukan main. Dan yang datang ni tahniah, bagus, tahniah adik datang. Bagi siapa? Tahniah datang, bagus, yes, bagus, best. Ada lagi? Anak kan? Best. Ni semua tua-tua je. Kubur kata mari, rumah kata pergi, baru mari.
Sepatutnya muda-muda macam tu datang. Madrasah. Masjid surau. Umar macam ni kutip ilmu. Pasal apa tu nak faham mana? Jibril datang dengan isyarat rambut hitam. Juga nak menunjukkan apa? Bagi kemas lah datang masjid. Jangan berserai-ber. Sikit bahasa itu. Datang majlis ilmu, pakaian putih, cantik, bersih. Lagi apa? Rambut hitam. Maksudnya apa? Kemas. Itu isyarat kemas. Dan bahasa muda tu sebutlah. Siap. Sekali lagi sebut. Jadi kalau dah tua ni pun tak kerti juga. Kenalah mengaji. Sepatutnya tua-tua ni ngajar. Yang ni tua-tua pun nak ngaji. Apa nak buat? Itulah kita punya habuan ilmu. Masa tua pun nak belajar. Baik. Kemudian kata dia, tidak nampak kesan perjalanan safar oleh seorang pun daripada kami. Tak nampak kat dia kesan musafir. La yura alaihi atharus safar. Tak nampak kesan musafir. Jadi nak kata apa? Dia nak sebut ni pasal apa? Pasal ayat sambung kot. Jadi dia tak nampak kesan musafir dan tak ada seorang pun di kalangan kami yang kenal dia. Jadi maksudnya apa? Ada dua isyarat itu. Pertama, menuntut ilmu ni biar sampai kita pergi tempat majlis ilmu yang walaupun orang tak kenal, kita pergi. Walaupun kita tak pernah sampai, orang tak pernah kenal kita, jangan segan untuk kita pergi majlis ilmu itu kalau di situ ada tempat ilmu. Itu isyaratnya. Lagi, apa dia? Kalau musafir jauh-jauh sekalipun, bila nak majlis ilmu, tukar pakaian elok-elok. Bagi datang ni biar munasabah dengan tempat majlis kita nak pergi, majlis baik, pakai pakaian elok-elok. Jangan pakai kusuk masai, busuk-busuk masam. Dua lagi isyarat itu. Walaupun dah ada isyarat pakaian di depan. Jadi dia nak sebut kata kesan musafir pasal apa? Pasal kalau dia kesan musafir, tak heranlah orang tak kenal. Tapi dia ni seorang pun tak kenal, tapi tak ada kesan musafir. Nampak? Jadi ada benda-benda pelik tu. Pelik tu satu hal, tapi di situ nak mengajar pada kita prinsip ilmu. Datang majlis ilmu macam mana je. Lagi, hingga ia duduk kepada Nabi SAW. Dia datang majlis ilmu macam mana? Duduk belakang ke? Tak. Duduk mana? Duduk kepada Nabi SAW. Maka ia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi SAW. Datang majlis ilmu macam mana? Duduk kat mana? Orang ni datang duduk depan. Faham tu Rasulullah berlutut. Orang tu datang berlutut dengan Rasulullah. Itu kot dia orang pakai bahasa berlutut tu kot. Bluetooth. Bluetooth. Pasal bluetooth ni mesti dekat-dekat baru boleh bluetooth kan. Jauh-jauh tak boleh bluetooth, betul tak? Jadi duduk mengaji bluetooth tu. Sikitlah guna bahasa orang putih tu. Kadang-kadang orang putih pun dia ambil bahasa Arab juga. Orang Arab pun kalau zaman moden ni ambil bahasa orang putih juga. Television. Ambil bahasa orang putih juga. Macam mana pun nak sebut berlutut tu. Jadi nak menunjukkan apa? Duduk majlis ilmu, duduk rapat-rapat. Nak isyarat itulah. Kalau dia datang dengan Rasulullah, pasal dia nak tanya Rasulullah pula tu, dia nak mengajar prinsip. Kalau kita memang ada benda sangat penting, dia kena duduk depan. Isyarat besar nak ambil situ. Sampai pasal dia duduk berlutut dengan Rasulullah, maksudnya duduk dekat-dekat. Jadi mengaji duduk dekat-dekat. Jadi dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi SAW dan ia letak dua tapak tangannya atas dua peha Nabi SAW. Dah lah laga lutut. Lepas tu tangan duduk atas Nabi SAW. Apa bahasa lah ni orang panggil? Jadi dah tangan duduk atas peha yang dah berlutut macam mana? Face to face. Hidung melaga hidung. Maksudnya rapat dengan Rasulullah, rapat setara itu. Kalau kita ambil itu, isyaratnya apa? Majlis ilmu, kita kena rapat sampai boleh kenal orang. Kenal peribadi tu, satu-satu. Nak isyarat situ. Nak sampai belaga lutut, tu keadaan yang baik. Sangat baik. Lagipun belaga lutut, apa lebih dah? Kalau mengantuk, bagi lutut bagi lutut tu. Sikitlah bagi isyarat-isyarat tu, walaupun bunyi lawak macam tak apa cokodik je. Tapi nak faham situ, pasal berlutut. Lagipun kalau sejuk, dia boleh jadi panas. Lagipun kalau panas, panas sejukkanlah keadaan. Macam mana pun, kalau kata cepat selesa, satu hari selesa. Tapi isyarat nak menunjukkan ilmu, tak dapat tidak, dia kena rapat-rapat, duduk. Tambah pula ada suara yang tak boleh didengar. Jaga elok-elok itu.
Baik, saya tak panjang ke situ. Kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Panggil pun Muhammad aja. Tu peliknya lagi. Siapa dia ni? Pasal sahabat tak akan panggil Rasulullah Muhammad tu. Dia orang akan panggil ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah. Ni tiba-tiba ya Muhammad. Oi, macam member je. Member tu guru dia, pasal Jibril. Kan? Jadi nak menunjukkan apa? Orang yang memang ada pangkat bolehlah panggil orang di bawah dengan nama. Tapi kalau orang yang ada kebesaran dan kemuliaan, kita bubuhlah title yang baik untuk mereka. Baik. Jadi dia panggil yang Muhammad pasal apa? Pasal yang datang tu ialah Jibril. Jibril adalah kalau ikut anak murid kepada Jibril lah. Rasulullah adalah anak murid kepada Jibril alaihissalam. Pasal dia bawa wahyu. Dia yang ajar Rasulullah wahyu. Baik, dia kata, wahai Muhammad, beritahulah kepada kami berkenaan dengan Islam. Maksudnya cerita kami Islam ni benda. Bahasa mudah kita gitu. Jadi apa lagi syarat nak boleh faham situ? Nak menunjukkan antara kaedah format mengaji adalah soal jawab. Ni siapa tanya siapa? Rasulullah duk mengajar tu. Siapa tanya siapa? Murid tanya guru. Dan kaedah belajar juga ialah guru tanya murid. Jadi maksudnya memang proses belajar dia akan berlaku dua belah pihak. Pasal kadang-kadang orang ngajar, dia cerita, belum tentu orang bawah faham. Waktu bila tak faham apa nak buat, bertanya. Dan jangan malu bertanya sesat jalan. Okey, siap. Itu prinsip yang orang tua kita dah ajar lama dah tu. Jangan malu bertanya. Pasal bertanya itulah nak menunjukkan kefahaman kita. Bahkan kadang-kadang ada benda yang kita takut tersalah faham. Kita sangka dah betul faham. Untuk pemantapan tu, saya tanya. Kalau lebih kurang saya sebut ini, katalah ada benda yang mungkin dah faham tapi kod tersilap, angkat tangan tanya, Ustaz, saya rasa apa Ustaz cerita tadi macam ni, betul tak? Betul. Okey, nanti. Pasal antara kaedah untuk memantau ilmu adalah dengan bertanya. Saya bertanya ni kadang-kadang bertanya guru pada murid, murid pada guru. Itu memang prinsip belajar. Baik. Dan dia tanya apa? Tanya Islam. Jadi dia tanya Islam, kalau ikut panjang hadis ni, ada tanya iman, ada tanya ihsan. Tanya Islam, iman, ihsan ni kalau ikut, dia aras tinggi ke arah bawah? Arah bawah. Nak menunjukkan apa? Murid jangan malu nak bertanya walaupun pertanyaan itu hanya aras pengetahuan arah bawah. Jangan nak tanya hak tinggi-tinggi je, nak tanya hakikat, ilmu hakikat, makrifat, tarikat. Hak tu tanya kadang sakan. Padahal basuh kencing tak kerti. Bab air tak pandai. Tak kenal air mustakmal, air mutaghayyir. Tanya bab hakikat. Macam ni tarikat. Kita makrifat Allah Taala. Ni syuhud wahdah fi kasrah. Cakap bukan main macam ilmu hakikat. Tanya dia air mutlak apa? Mutlak. Aku tak biasa dengar. Ini semua kulit. Nampak bagang jaga kan. Saja saya usik-usik gitu nak tunjuk apa? Pasal yang datang ni dah lah bunyi nampak gaya orang jauh. Pula tu segak. Tapi bertanya, tanya Islam. Walaupun Islam, jangan pandang lekeh nak kata apa? Bab ilmu, walaupun perkara berkaitan dengan agama tu istilahnya benda asas, benda pokok, tapi jangan malu tanya dan menunjukkan apa? Itulah benda yang sepatutnya diambil berat dan diambil perhatian. Pasal apa? Pasal itulah antara benda besar dalam ajaran Islam. Okey. Tapi zaman lah ni kadang-kadang bila baca bab-bab Islam, iman ni orang tengok macam ni. Bila cerita iman, Islam, tak ada cerita lain ke? Ceritalah sedap-sedap sikit, parenting ke kan, melentin ke apalah seorang tu. Nak cari hak level tinggi tu, hak bawah-bawah tak mau ngaji. Padahal bawah tu kan reti. Ngaji tajwid kalau boleh, nak ngaji qiraat, ngaji taradum, nun mati tak ingat. Huruf mat tak tahu, mat asli, mat photostat semua bukan reti. Sajalah saya guna mat photostat tu. Baik. Bila ditanya tentang Islam, apa sabda Nabi? Dia jawab Islam ni apa? Jadi dia jawab Islam, dia bukan cerita Islam dengan tarif, tapi dia cerita Islam dengan ciri-ciri dan rukun-rukunnya. Jadi nak mengajar kita apa dia? Kaedah nak jawab macam-macam. Pasal memang kaedah pengajian, orang tanya, kadang-kadang jawab soalan, kadang-kadang tanya balik untuk jawab. Kadang tanya lain yang ditanya, fokus kod lain untuk jawab.
Orang tanya dengan definisi, jawab dengan ciri. Macam-macam kaedah tu. Dari si uslub pembelajaran. Saya nak syarah tu mungkin nanti dia agak terlalu detail dalam bab teknik mengajar. Saya tak fokus itu. Pasal kita nak ambil besar, akidah tu lah. Jadi benda besar yang ditanya ialah Islam. Tuan Rasulullah jawab apa? Jadi tanya Islam pokoknya Tuan Rasulullah jawab apa? Bahawa engkau naik saksi